Terima kasih Yang Berhormat Pangkal Reniting. Sekarang saya persilakan Yang Berhormat Pekan Nenas. Selamat sejahtera Yang Berhormat Tan Sri Speaker dan rakan-rakan ahli sekalian. Pekan Nanas ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2017. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, rakyat dihimpit oleh masalah kenaikan kos sara hidup, harga petrol, minyak masak, elektrik dan air meningkat selepas Periayu 13. Oleh itu, Pekan Nanas bersambut baik dengan matlamat bajet negeri Johor 2017 untuk mensejahterakan rakyat dengan fokus mentangani kesenjangan dan kos sara hidup untuk kebaikan umum. Saya juga memahami dan bersetuju dengan pandangan Yang Amat Berhormat Menteri Besar bahawa kebanyakan masalah peningkatan kos sara hidup ini di luar bidang kuasa kerajaan negeri. Malah, setakat ini bangsa Johor masih terpaksa menanggung harga tarif air yang paling tinggi di seluruh Malaysia. Dasar penswastaan syarikat air merupakan satu kesilapan terhadap sehinggalah kerajaan Johor gagal membuat bantahan terhadap kenaikan harga air untuk mengelakkan rakyatnya menderita walaupun SAJ masih mendapat pendapatan lumayan. Ini merupakan bidang kuasa dan tanggungjawab kerajaan negeri untuk meringankan beban rakyat. Saya menyeru kerajaan Johor berusaha mengkaji semula tarif air dengan SAJ dan SPAN serta menurunkan tarif air di negeri Johor secepat mungkin. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, adakah kerajaan Johor berhasrat menyediakan bekalan air dengan tarif yang paling rendah di Malaysia? Saya mencadangkan kerajaan Johor untuk bervisi jauh dan menetapkan matlamat untuk menyediakan bekalan air kepada bangsa Johor dengan tarif yang paling murah di seluruh Malaysia. Pencapaian ini akan membuktikan kerajaan Johor berjaya dalam pengurusan bekalan air berkualiti dan murah kepada rakyat jika berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Menikmati bekalan air dengan bayaran yang paling murah merupakan impian bangsa Johor. Tidak mengira orang Melayu, orang Cina, orang India atau lain-lain. Menyediakan bekalan air dengan harga termurah perlu menjadi impian Johor. Tidak mengira mana-mana parti yang mentadbir negeri Johor pada masa yang akan datang. Saya yakin bangsa Johor akan berasa amat bangga dengan prestasi kerajaan Johor jika berpeluang menikmati air yang paling murah. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, kalau kita imbas kembali kepada bajet negeri Johor 2016, Menteri Besar pernah mengumumkan bahawa program air percuma sebanyak 25 meter padu diperluaskan kepada kira-kira 5,000 penduduk dan melibatkan perbelanjaan 3 juta. Malah, kita dapati hanya 2,892 orang penerima program air percuma menurut senarai IKC dan Jabatan Kemajuan Air Orang Asli pada tahun 2016. Target 5,000 penerima program air percuma tidak dicapai pada tahun 2016. Bilangan penerima dan jumlah peruntukan yang sama diulangi dalam bajet 2017. Pekan Nanas yakin masih ada banyak anak Johor miskin yang memerlukan program air percuma tetapi tidak berpeluang untuk menikmatinya. Saya mencadangkan kerajaan Johor untuk memperluaskan penerima program air percuma kepada penerima Baitulmal, JKN dan rakyat miskin yang menduduki rumah kos rendah. Saya yakin kerajaan Johor akan berjaya mencapai target dan memberi manfaat kepada 5,000 penduduk yang memerlukan bantuan program air percuma
pada tahun yang akan datang. Yang berhormat Tan Sri Speaker, Pekan Nanas ingin mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Johor kerana berjaya membina 12,108 buah rumah mampu milik dalam tempoh 2013 sehingga 2016. Menurut jawapan yang diperolehi Dato' Esko Perumahan 21 Oktober, pembinaan rumah mantu milik tersebut meliputi jenis PKJA berharga 42,000 sebanyak 1,598 unit. Jenis PKJB berharga 80,000 sebanyak 3,217 unit. Dan jenis RMNJ berharga 150,000 sebanyak 7,293 unit. Saya dapati jenis PKJA hanya meliputi 13,19% daripada jumlah rumah mampu milik. Jenis PKJB meliputi 26,57%, manakala RMNJ meliputi 60,23%. Pembinaan rumah mampu milik jenis RMNJ melibatkan kos pembinaan dan penggunaan tanah yang lebih banyak. Dengan menggunakan sumber kewangan dan tanah yang sama, sekiranya nisbah pembinaan PKJA dan PKJB dapat dipertingkatkan, maka lebih banyak unit rumah mampu milik dapat dibina dan lebih banyak penduduk berpeluang menikmati rumah mampu milik. Saya bercadang Kerajaan Johor mencari mekanisme untuk meningkatkan nisbah pembinaan rumah jenis PKJA dan PKJB pada masa yang akan datang. Yang berhormat Tan Sri Speaker, aktiviti mesin kuda telah menimbulkan berbagai masalah sosial dan kegiatan jenayah terhadap orang awam di seluruh Malaysia. Tidak dapat dinafikan bahawa pihak polis dan pihak berkuasa tempatan telah berkali-kali menyerbu premis pusat mesin kuda untuk melumpuhkan kegiatan ini. Malah keraguan masyarakat timbul apabila orang awam mendapati pusat mesin kuda dibuka balik selepas operasi persebuan. Situasi ini menimbulkan perasaan prasangka di kalangan masyarakat terhadap pihak berkuasa bahawa mereka bersahabat dengan golongan mesin kuda untuk mengelakkan persepsi negatif penduduk tempatan terhadap pihak berkuasa. Saya bercadang pihak polis melaksanakan SOP bagi setiap operasi persebuan terhadap pusat mesin kuda. Pertama, pihak polis perlu mengkuatkuasakan Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dengan sepenuhnya untuk memastikan bekalan IACIC setiap pusat mesin kuda dipotong serta-merta dalam setiap tindakan persebuan dilaksanakan. Selain itu, pemilik mesin kuda perlu disiasat untuk mendapat maklumat lanjut sama ada dia melupakan pihak yang menguruskan kegiatan mesin kuda ataupun mereka mensewakan premis mereka kepada orang lain. Jika sewa, siapakah pesewa tersebut? Pihak polis perlu memberi amaran keras kepada pemilik premis yang mensewakan premis mereka menjadi pusat mesin kuda dan mengambil tindakan undang-undang terhadap pesewa yang rupanya pengurus kegiatan mesin kuda. Yang berhormat Tan Sri Speaker, sekiranya pemilik enggan memberi kerjasama berbekalkan maklumat penyewa dan masih membenarkan premis mereka terus digunakan menjadi pusat mesin kuda, maka mereka perlu didakwa di bawah Seksyen 4-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dengan hukuman denda 5,000 sehingga 50,000 bagi setiap mesin kuda atau penjara 3 tahun jika sabit kesalahan. Ini merupakan pelaksanaan SOP yang saya cadangkan bagi setiap operasi persebuan
terhadap pusat mesin kuda dan saya juga bercadang pelaksanaan SOP ini perlu menjadi KPI bagi penilaian prestasi Ketua Polis Daerah. Selama ini, pihak polis menggunakan Seksyen 4B Akta Rumah Judi Terbuka untuk mengawal masalah kegiatan mesin kuda. Biasanya, penjaga pusat mesin kuda yang ditangkap bukan pengusaha yang sebenar. Dan kadang-kadang mereka terdiri daripada warga asing atau orang yang tidak takut terhadap hukuman penjara. Mungkin apabila mereka dimasukkan ke dalam lokat, mereka masih tetap menerima gaji. Yang berhormat Tan Sri Speaker, sebagai contoh, kalau kita nak tangkap ikan besar, tangkaplah ikan jerom, bukan sekadar ikan bidis. Kalau kita nak hapuskan masalah rasuah, kita kena tangkap Malaysia Official 1, bukannya pelbagai pangkat yang rendah. Oleh itu, untuk membantras kegiatan mesin kuda secara berkesan, kita perlu berusaha mengesan pengusaha sebenar. Siasatan terhadap pemilik premis membolehkan kita mendapat maklumat siapa pesewa, dan jika pesewa itu bukan pengusaha sebenar, saya yakinlah pangkatnya pun tinggi. Dia bukanlah standard anak buah yang menjaga pintu. Mungkin dia enjin pangkat tinggi yang bertaraf joroh. Kalau kita boleh dapat joroh, senang dapatlah NO1 lah. Tindakan ini juga dapat memastikan pemilik premis bertanggungjawab terhadap premisnya. Ucapan Wabi ni, ucapan Wabi ni tak kena mengena dengan kita punya bajet. Saya ambil contoh supaya senang faham. Saya nak sambung, mereka tidak harus mensewakan untuk mendapat pendapatan lumayan dan menimbulkan masalah kepada orang awam. Sekiranya amaran keras, hukuman denda dan penjara terhadap pemilik premis masih tidak berkesan, hukuman yang lebih berat seperti merampas premis perlu dikaji dengan penggubaran undang-undang baru. Yang berhormat Tan Sri Speaker, Pekan Nanas juga nak sentuh isu tentang terminal sejahtera Pontian. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2015, terminal sejahtera yang bertujuan meningkatkan prestasi pelajar daripada kalangan isi rumah berpendapatan 40% terendah. Terminal ini mula beroperasi pada April 2012 melalui peruntukan berjumlah 770,000 daripada Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, dan telah dilengkapi dengan berbagai kelembagaan. Ia terpaksa dihentikan operasinya pada tahun 2015 kerana tiada peruntukan daripada Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Penutupan terminal sejahtera Pontian ini sejak tahun 2015 menyebabkan perbelanjaan yang dikeluarkan oleh kerajaan tidak dimanfaatkan sebaiknya. Tindakan Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar memohon pihak berkuasa tempatan mencari langkah alternatif bagi menjana pendapatan atau menggunakan peruntukan pihak berkuasa tempatan untuk menampung kos pengurusan dan operasi terminal sejahtera adalah tidak bertanggungjawab. Pihak berkuasa, pihak kerajaan pusat perlu mempunyai rancangan masa panjang sebelum melancarkan dan melaksanakan sebarang program untuk kebaikan orang ramai. Sepanjang pengetahuan saya, terminal sejahtera sudah lama tidak ada kelas tuition dan digunakan untuk kelas aukuran. Dengan perbelanjaan operasi seminar sejahtera sebanyak 732,000 daripada April 2012 sehingga Disember 2014. Bermakna perbelanjaan operasi seminar sejahtera setiap tahun lebih kurang 300 juta. Saya meneliti laporan penyata kewangan NDP
tahun 2015 dan mendapati Masjid Raya Pontian mendapat lebihan pendapatan sebanyak 13.958.000 pada tahun 2015 dan lebihan 2.308.000 pada tahun 2014. Bukan nanas, sila gulung. Saya berpandangan bahawa pihak NDP berupaya untuk meneruskan program yang bermakna ini supaya lebih banyak pelajar miskin boleh mendapat manfaat. Saya berharap pihak NDP dapat menyokong program ini dan memohon pencerahan tentang perkembangan mengambil alih pengurusan terminal sejahtera tersebut. Yang berhormat Tan Sri Speaker, keadaan lebuh raja Pontian Sekutai semakin teruk dan membawa risiko kepada pengguna jalan raya. Pihak JKR Pontian telah banyak kali berusaha mentampar jalan ini yang telah rosak dan mendak, khasnya di kawasan Batu 27 sehingga Batu 34. Saya berharap peruntukan Maris boleh digunakan untuk kerja penerapan semula jalan ini demi menjaga keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya. Yang berhormat Tan Sri Speaker, pembinaan jalan akses Pontian Johor Bahru yang diberi keutamaan kedima di negeri Johor amat penting untuk menyelesaikan masalah kesesatan lalu lintas di kawasan Pekan Nanas. Projek ini sudah disenaraikan di dalam rancangan Malaysia ke-8, malah sampai hari ini projek ini masih belum direalisasikan. Menurut jawapan bertulis yang diberkakan Exco Kerja Raya pada 21 Oktober, saya dimaklumkan bahawa projek ini masih belum diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 sebab kekurangan peruntukan kerajaan persekutuan. Saya faham ini bukan salah Dato' Exco Kerja Raya. Ini masalah kerajaan persekutuan kerana tidak ada peruntukan sepanjang tahun sehinggalah pembangunan infrastruktur Johor selalu terbantu. Malah kerajaan Johor masih perlu memainkan peranan mendesak kerajaan persekutuan untuk merealisasikan semua projek pembangunan infrastruktur yang telah dirancang di negeri Johor. Pekan Nanas juga berharap kerajaan dapat segerakan pelaksanaan cadangan membina jalan pintas dari Jalan Sawah ke Ulu Chow. Ini merupakan jalan alternatif melalui pembinaan jalan sepanjang 5.6 km untuk menyelesaikan masalah kesesatan lalu lintas di Pekan Nanas. Projek ini disenaraikan di dalam projek rancangan Johor 5 dan saya semoga ia boleh direalisasikan secepat mungkin. Yang berhormat Tan Sri Speaker, anak Johor memerlukan banyak pembangunan, tidak mengira membina jalan raya, membina hospital baru ataupun peningkatan infrastruktur. Tetapi kerajaan persekutuan tidak dapat memenuhi bangsa Johor akibat ketirisan dan keberosan pentadbiran mereka. Banyak projek pembangunan terbantu dengan alasan kerajaan persekutuan tidak ada peruntukan. Tiada peruntukan, ini hampirlah jawapan standard yang selalu kerajaan persekutuan bagi. Demi pembangunan negeri Johor berjalan lancar, penagihan kuasa kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri adalah amat penting. Pembangunan negeri Johor tidak boleh sekali-sekali terjejas akibat projek pembangunan yang dirancang lama tidak dapat direalisasikan akibat kekurangan peruntukan sepanjang tahun. Yang berhormat Tan Sri Speaker, kalau kita buat bandingan, bajet Johor 2017 melibatkan pendapatan kerajaan Johor sebanyak 1.6 bilion. Manakala bajet Malaysia 2017 melibatkan pendapatan kerajaan persekutuan sebanyak 225 bilion. Pendapatan kerajaan Johor hanya meliputi 0.7 daripada kerajaan persekutuan. Nisbah ini terlalu rendah. Kerajaan negeri
kerajaan negeri sebenarnya layak untuk menikmati lebih banyak hasil cukai dan diberi lebih banyak kuasa untuk menentukan perkembangan dan pembangunan infrastruktur kita. Ini adalah sebab Wabi kita lebih Kananas, faham keperluan kita. sila tamatkan. Sila tamatkan Ini juga ucapan. sebab wang rakyat lebih selamat diagihkan kepada kerajaan negeri berbanding dengan kerajaan kleptokrasi. Kita amat mengalu-alukan penagihan sumber dan kuasa yang lebih banyak daripada kerajaan persekutuan. Kalau mereka tidak kasih, kita perlu bersatu untuk reformasi. Kita perlu bersatu menumbangkan pemerintahan kleptokrasi. Kita perlu membentuk suatu sistem yang dapat menjamin nasib negara dan masa depan kita. Yang berhormat Tan Sri Speaker, saya akan mengakhiri ucapan saya dengan membuat rumusan terhadap ucapan saya. Pertama, saya sekali lagi menyatakan bantahan saya terhadap projek petroleum bersepadu dan taman marintim. Saya dapati ketiga-tiga NOU tidak mengira NOU jual beli tanah, NOU persediaan untuk infrastruktur air dan elektrik. Ketiga-tiga NOU yang dirancangkan semua tidak berjalan dengan lancar. Dan Wabi, kedua, Wabi, yes. sila tamatkan ucapan. Dan akhir sekali, saya mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya, dan saya berharap Akhir je lah. Apa lagi? sudah lompat terlalu banyak, sudah tak tahu sampai. Dan akhir kata, saya berharap pandangan saya dapat dikaji, dan saya berharap tidak kira rakan daripada sebelah sana atau sebelah sini. Kita perlu ada matlamat yang sama, iaitu berjasa dan bersumbang untuk bangsa Johor. Dan saya tidak berniat jahat, tetapi saya tahu kita perlu mengubah keadaan dan mentumbangkan kerajaan kleptokrasi. Sekian, terima kasih.